tak kamu ambil, kamu salin dulu soalan ni dulu. Salin soalan dulu, lepas tu nanti cikgu akan terangkan. Senang, mudah kamu nak jawab soalan ni. Okay, kamu ambil dia punya soalan ni. Kami ambil perkara-perkara yang bermain. Tulis perkara-perkara yang bermain dalam minda Parjo ketika dia menjalankan kerja. Tulis soalan dulu. Cikgu, sekarang je saya masuk, cikgu. Saya orang baru, cikgu. Oh, ya, tak apa. Kamu orang baru tak ada masalah. Kamu cuba salin soalan dulu. Cikgu punya arahan, salin soalan dulu. Boleh tak? Boleh Boleh, salin cikgu. soalan. Okay, salin dulu. Nanti cikgu akan terangkan. Salin soalan bukan suruh menjawab soalan dulu. Nanti cikgu akan terangkan lah. Cikgu dah tulis, cikgu. Tak tulis, okey. Nombor 2 kamu salin nombor 2 kamu salin nombor 2 ni. Minta salin salin dulu soalan. Lepas tu kita akan bincangkan dia punya jawapan nantilah Siapa dah habis bagi tahu cikgu Dah habis, cikgu. Oh, kamu terlepas. Siapa yang terlepas tu? Sekejap, cikgu. Okey, siapa yang terlepas soalan nombor 1 tu? Ambil yang nombor 1. Yang terlepas tu ambil ni. Tulis soalan nombor 1 ni. Apakah perkara yang bermain-main dalam minda Parjo ketika dia menjalankan kajian? Yang mana yang belum tulis soalan tulis soalan, nanti kamu tak dapat apa-apa dalam kelas tadi. Mesti tulis Kalau kamu tak tulis, kamu tak akan belajar. Kamu mesti tulis. Tulis barulah kamu belajar. Kalau tak tulis, kamu tak belajar lah. Itu je cikgu kata. Mesti tulis tulis. Apa yang cikgu bagi arahan, mesti kamu ikut Okey. Cikgu boleh mula bincangkan soalan dia punya petikan ni. Legasi tapai ubi. Kamu dengar apa yang cikgu nak terangkan ke sini. Kalau ada soalan sila bertanya sila bertanya. Cikgu bacakan dulu dan sambil-sambil tu kamu cuba ingatkan supaya nanti kamu boleh jawab soalan. Okey, kamu lihat kat sini, cikgu ada kongsikan skrin iaitu legasi tapai ubi. Dan cikgu akan baca perenggan yang pertama. Dalam perenggan yang pertama ini, sejak kecil lagi Parjo membantu mak dan bapanya menjual tapai ubi. Sebut saja tapai ubi, wak salikon, semua orang tahu. Semua orang tahu semua. Dan nama Parjo tu bapak dia. Tak apa. Dengar. Biar cikgu jelaskan. Wak salikon ialah bapak dia, cikgu. Bapak dia, okey, tak apa. Okey, bapak dia betul. Nama Parjo tu dah terkenal. Sampai dekat sekolah pun orang panggil dia punya makanan dia tu iaitu Parjo tapai. Parjo tapai. Tapi apabila kita nak buat tapai ni, kalau cikgu tak pastilah kamu pernah buat tapai ke kat rumah ke, cikgu tak pasti. Tapi kalau proses nak buat tapai ubi ni susah. Kerana ada pantang larang ni yang perlu kita patuhi. Kalau kita antaranya kita kena tak boleh beritahu orang semasa dah buat tapai. Kita kena elakkan terkena kotoran. Kalau kita melakukan perkara-perkara ini dikotari tapai cikgu, itu ini tidak. hafal ke, cikgu? Ya, saya. Tak perlu hafal. Kamu dengar saja. Dengar saja apa cikgu bagi. Okey, kamu tengok sini. Dengan hasil jualan tapai ubi ni, Parjo dan adik-adiknya mereka telah belajar. Belajar dan sampai dekat Menara Gading. Menara Gading tu dekat universiti lah. Setelah belajar di matrikulasi selama 2 tahun. Dan Parjo dia telah melanjutkan pelajaran dia dalam bidang perubatan.
Dan ketika dia berada di universiti, ada seorang profesor yang bernama Profesor Haidar, dan beliau telah memberi tugas kepada Parjo untuk membuat kajian, dia buat research bagi membuktikan tapai ubi itu dapat mengurangkan serangan kanser. Okey, lepas itu kajian itu telah dilakukan dengan teliti. Teliti maksudnya telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya tapai ubi itu dapat menghasilkan bakteria yang memberi manfaat kepada manusia, dan ia telah berjaya menghalang pertumbuhan sel-sel kanser. Dan apabila Parjo dia berjaya dan dia telah mendapat pengiktirafan, kajian ni telah mendapat pengiktirafan daripada pihak universiti sehinggalah telah dibawa kepada peringkat antarabangsa. Okey? Dan peringkat yang terakhir, Parjo dia nak dapat dia punya kelayakan akademik dia, dan dia telah membawa mak dan bapanya pada majlis convocation. Dan dalam kajian yang dibuat tu, iaitu tapai ubi sebagai ejen penghalang kanser, telah berjaya mengiktiraf Dr. Parjo. Dia dah dapat doktor, dia buat dipanggil sebagai ijazah PhD. Dia lepas tu dia dapat doktor. Dan bagi Dr. Parjo, kejayaan tu ialah hasil daripada inspirasi emak dan bapanya membuat tapai. Akhirnya kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikon telah didirikan di kampung, dan Dr. Parjo telah mendapat, lepas tu dia telah mendapat sokongan permintaan yang banyak daripada pelanggan-pelanggan dia, dan Dr. Parjo telah menjadi pensyarah perubatan, dan beliau telah meneruskan kajian dalam bidang dalam bidang pencegahan kanser dengan menggunakan tapai ubi. Itu dia cerita dia. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu dah jelaskan. Dan apakah dia punya cerita kat sini? Tema dia ialah berkaitan tentang seorang anak. Seorang anak, dia adalah anak kepada peniaga tapai ubi. Dan dia ingin membuktikan bahawa makanan tradisional tu mampu menjadi penawar kepada penyakit berbahaya seperti kanser. Dan dalam cerpen ni ada lebih kurang 6 persoalan dia. 6 persoalan dia, yang pertama ialah ketaatan seorang anak kepada ibu bapa, di mana kamu lihat kat sini di bawah Parjo menjadi seorang anak yang taat apabila dia telah menjual hasil tapai yang dikeluarkan oleh ibu bapanya kepada orang ramai. Maksudnya dia ikutlah kata ibu bapa dia. Kedua pula ialah ketelitian. Ketelitian tu maksudnya ialah dia membuat tapai ubi ni dalam penuh konsentrasi. Maksud teliti. Teliti maksudnya dia berhati-hati. Ketiga ialah kanser boleh mengakibatkan kematian. Ini adalah perkara yang penting. Memang kanser memang adalah salah satu daripada penyakit yang boleh membunuh manusia. Dan keempat ialah pengorbanan ibu bapa, iaitu ibu bapa Parjo untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dan yang kelima ialah menghargai, di mana Parjo dia menghargai pengorbanan dan membalas jasa ibu bapa. Dan yang keenam pula ialah bercita-cita tinggi, di mana akhirnya Parjo telah menjadi doktor. Dan watak-watak yang kita boleh lihat dalam cerita ni ialah watak pertama, ialah watak yang paling utama ialah watak Parjo. Parjo tu ialah anak sulung Wak Salikon. Dia mendapat ijazah kedoktoran, seorang pensyarah universiti, seorang yang taat kepada mak dan bapanya. Ini beberapa cikgu ambil di sini. Lepas itu watak yang kedua, kamu lihat kat sini, watak yang kedua ialah Wak Salikon. Wak Salikon ialah bapa Parjo. Seorang yang gigih melakukan pekerjaannya dan seorang yang mementingkan pendidikan anak-anaknya. Manakala watak yang seterusnya ialah emak. Mak dia ialah mak Parjo lah. Dan mak dia memang membantu suami dia menjalankan perniagaan tapai.
Dan yang terakhir sekali pula ialah Profesor Haidar. So Profesor Haidar ialah seorang pensyarah Parjo dan seorang yang berpandangan jauh. Bila kamu baca cerpen, kamu kena lihat dari segi bagaimana plot. Plot tu ialah rentetan cerita. Mula-mula kamu tengok sini, ada permulaan dia. Kedua, ada perkembangan dia. Yang ketiga, ada dia punya climax dia. Dan yang keempat, ada dia punya peleraian dia punya pengakhiran dia. Dan berikut pula ialah apakah teknik-teknik yang digunakan kat sini. Kamu lihat kat sini ada dialog. Dialog tu perbualan lah. Imbas kembali mengingati peristiwa-peristiwa yang berlalu. Suspend kamu tahu. Kejutan. Dan seterusnya ialah gaya bahasa kamu lihat kat sini ialah gaya bahasa sains. Ini ialah laras. Laras ataupun kita boleh panggil sebagai istilah. Istilah sains yang digunakan. Contohnya ialah bakteriosin. Manihon. Ini adalah laras ataupun istilah bahasa sains. Manakala peribahasa yang digunakan ialah alah bisa tegal biasa. Dan yang ketiga ialah repetisi. Repetisi ialah kita pengulangan. Ini ialah contoh-contoh gaya bahasa. Dan ada beberapa latar digunakan di sini ialah latar masa contohnya pada pukul berapa? Malam ke? Siang ke? Kedua ialah latar tempat. Dekat mana berlaku? Dekat kantin sekolah, dekat rumah Wak Selikon, dekat fakulti perubatan universiti. Ini ialah latar tempat. Manakala yang ketiga pula ialah latar masyarakat. Latar masyarakat ialah siapa yang berada dalam cerita itu. Masyarakat macam mana? Yang pertama ialah masyarakat yang bersungguh-sungguh untuk melakukan kerja. Kita rujuk kepada Wak Selikon. Kedua ialah seorang masyarakat yang gigih berusaha mencari rezeki. Kita rujuk juga kepada keluarga Wak Selikon. Yang ketiga pula ialah masyarakat yang teliti semasa melakukan sesuatu kerja. Kita rujuk kepada ibu bapa Parjo. Ini ialah latar masyarakat yang ada dalam cerita ni. Okey, seterusnya kita lihat pula dari segi lihat kat sini dari segi kita lihat dari segi nilai dia. Nilai yang pertama kamu boleh bila cikgu dah terang tadi kamu boleh bercerita ialah dari pertama ialah dari segi kegigihan. Siapa yang gigih? Dari segi kerajinan. Yang ketiga ialah dari segi kesyukuran. Keempat ialah kasih sayang dan yang kelima ialah kerjasama. Yang ini ialah nilai-nilai dan akhir sekali ialah pengajaran. Apakah pengajaran yang kita dapat lihat daripada cerpen tersebut? Yang pertama, kita hendaklah tabah. Bila kita mengharungi sesuatu kehidupan, kita kena mengharungi tabah, mengharungi susah payah dalam kehidupan. Dan kedua, kita kena rajin untuk mencari rezeki. Menjadi rajin. Yang ketiga, kita perlu bersungguh-sungguh apabila kita melakukan satu kerja, melakukanlah dengan bersungguh-sungguh. Keempat, kita kena menghargai jasa ibu bapa. Dan yang kelima ialah kita bijak merebut demi kemajuan. Apabila kita ada peluang, kita kena rebutlah peluang tersebut. Dan juga yang kelima pula, kita janganlah memandang hina terhadap orang lain. Itu ialah pengajaran yang dapat cikgu kongsikan tentang cerpen yang bertajuk Tapai. Yang bertajuk kat sini ialah Legasi Tapai. Legasi tu maksudnya ialah macam orang yang meneruskan perniagaan ataupun perniagaan yang telah dibuat oleh ibu bapa ni. Itulah legasi Tapai ubi. Okey, sekarang ni cikgu dah terangkan apakah dia cerita cerpen Legasi Tapai Ubi. Apa yang cikgu nak kamu buat sekarang? Okey. Cikgu nak kamu jawablah soalan. Cikgu nak kamu jawabkan soalan yang tadi. Kamu dah salin tadi soalan kan? Cuba jawab soalan, tulis dalam buku dulu. Kalau ada sesiapa nak tulis dalam buku boleh. Lepas tu dia bacakan apa yang dia tulis tu boleh. Juga kalau dia nak tulis dalam Google Meet pun tak ada masalah, teruskan. Cikgu nak kamu buat soalan latihan kedua
1, 2 dan 3. Kalau ada soalan, sila bertanya. Boleh boleh mula sekarang. Oh, Boleh Okey, cikgu ada dengar jawapan dah masuk dalam kita punya Google Meet cikgu tak pasti betul ke. Belum ada lagi kita ingat bunyi jawapan. Okey, yang ni kamu kalau apakah perkara-perkara yang bermain, cikgu boleh bukakan teks balik supaya kamu nampak. Cikgu kalau kamu boleh kamu boleh baca dekat soalan dalam perenggan yang kedua ni. Jawapan dia kamu boleh cari di situlah. Ataupun perenggan yang kat bawah ni Jawapan dekat sini kamu boleh ambil kat sini. Cikgu dah kongsikan Kamu boleh lihat dari segi sinopsis dia. Okey, Syahirah Alia dikata Parjo terbayang akan pekerjaan ibu dan bapanya membuat tapai ubi Okey, cikgu tu siapa boleh tulis cikgu boleh bacakan, kamu boleh baca. Ada seorang yang dah menjawab sekarang. Okey, cikgu tulis jawapan siapa ni? Jawapan daripada Syahirah cikgu tulis kat sini. Okey, kamu tengok sini. Kamu kena jawab dengan ayat yang lengkap perkara yang bermain-main. Bermain-main dalam minda Parjo ketiga. Okey, ketika dia menjalankan kajian. Okey, apa yang ditulis ialah Parjo terbayang. Parjo terbayang akan pekerjaan ibu bapanya membuat tapai ubi.
Okey, kita boleh semak juga kamu tengok sini dalam kat sini kita boleh semak juga. Okey, kamu lihat kat sini dalam kita punya binaan plot tu kamu boleh mencari dia punya jawapan dia. Okay, cikgu rasa jawapan tu lah jawapan kamu tu Lain tak ada jawapan lain Okay, teruskan kepada jawapan yang soalan yang kedua Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kamu nyatakan 3 perwatakan. Okey, 3 perwatakan Parjo. Cikgu. Cikgu nak, ya saya. Satu yang pertama tu bukan. Okey. Yang perwatakan tu, Okey. Taat kepada ibu bapa. Okey, taat kepada ibu bapa taat kepada ibu bapa. Okey. Okey, lepas itu Nur Farhana dia kata kat situ pula ialah anak sulung anak sulung Wak Salikon, betul kan? Salikon Lepas itu Razak dia kata seorang yang okey kat situ yang tu ialah dia punya okey, yang ini okey, mula-mula kamu tulis kat sini okey. Dia kata 3 perwatakan. Okey, mula-mula kamu boleh jelaskan lah siapakah dia okey, Farhana kamu lihat di situ anak sulung tu bukan perwatakan anak sulung tu ialah dia punya dia tu siapa. Okey. Okey, Razak. Okey, Razak perwatakan apa yang ditulis oleh Razak. Okey, apa yang ditulis oleh Razak, dia kata Parjo tu tidak melupakan. Okey, tidak melupakan jasa ibu bapanya, betul. Betul? Satu lagi. Razak dia kata satu lagi ialah seorang yang teliti. Seorang seorang yang teliti Okey, cukup dah. Kita dah jawab ni kita jawab ni. Ada lagi tak soalan Sekejap. Satu lagi soalan Okey, kamu tengok sini. Soalan yang ketiga. Ni soalan kebat Soalan 3 ni soalan kebat. Okey. Seorang anak harus mengenang jasa ibu bapa membesar mereka. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara anak-anak membalas jasa ibu bapa? Apa yang kita kena lakukan? 4 Cikgu. Ya, saya. Untuk membalas jasa ibu bapa kita ialah kita menjaga mereka dengan baik seperti mana mereka menjaga kita semasa kecil. Okey, menjaga ibu bapa dengan baik sebagaimana mereka memberikan kejayaan. Menjaga kita semasa memberikan kejayaan cikgu. Tak boleh berjaya Cikgu dah type ke sini. Sebagai mereka menjaga ibu bapa yang dengan baik, memberikan kejayaan bagaimana supaya dia orang gembira. Dia orang gembira menjaga dengan baik ketika mereka menjaga kita semasa kecil lah. Okey, semasa kecil. Okey, apa jawapan kamu tadi? Cuba kamu ulang balik. Tadi apa yang kamu tulis tadi? Kejayaan cikgu. Okey, memberikan kejayaan. Kejayaan.
Okey, memberikan kejayaan. Boleh ke memberikan kejayaan? Menggembirakan, okey. Kamu tulis sini senang. Menggembirakan mereka dengan Kejayaan. dengan mendapat kejayaan. Memperolehi kejayaan. Okey. Okey, lepas itu yang ke C pula. C apa pula? Apa lagi? Bagaimana cara kita nak membalas jasa ibu bapa kita? Lagi 2 lagi. Okey, macam mana kamu nak terangkan sopan? Sopan tidak mengguris. Okey, yang Hafiz yang bagus jawapan tidak mengguris perasaan ibu bapa. Okey, satu lagi. Memberi hadiah. Memberi hadiah, cikgu. Memberi hadiah. Memberi hadiah, okey. Okey, memberi hadiah. Okey, cukup dah. Kita dah dapat 4 cara untuk membalas jasa ibu bapa kita. Okey, kita dah selesai ni Kita dah selesai membincangkan tentang Komsas. Kita pergi kepada soalan lain Okey. Okey, kamu lihat kat sini cikgu punya skrin ni. Cikgu tadi dah kongsikan kamu Okey. Dekat sini ialah tajuk Dia punya tajuk ini ialah meringkaskan karangan. Okey, meringkas karangan. Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kamu kena baca satu-satu. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan kitar semula. Bagaimana kita nak buat kitar semula? Kamu tahu apakah dia yang dimaksudkan dengan kitar semula, tahu Okey. Okey, cikgu nak kamu, kamu tuliskan ni, cikgu nak kamu tulis. Tuliskan dulu dia punya tajuk dia dulu dalam buku latihan kamu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan kitar semula. Tulis sekarang. Tulis Okey, kalau dah tulis bagi tahu Tulis dalam buku kamu, iaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan kitar semula. Tulis dulu. Lepas itu, jangan baca dulu jawapan kamu kamu baca dulu satu-satu. Baca perenggan yang pertama dahulu, baca ni okey. Baca dulu. Okey, kamu kena baca perenggan yang pertama. Okey. Lepas tu kamu baca perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga dan perenggan keempat. Lepas tu sila tulis jawapan kamu dalam buku latihan kamu. Jangan bacakan dulu Dah habis dulu, semua dah sudah, barulah kita bincangkan jawapan dia. Boleh tak Boleh Okey. Okey, carikan dia punya langkah-langkah. Isi saja. Huraian tak perlu, contoh pun tak perlu.
tuliskan dulu jawapan kamu, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan kital semula. Lepas tu kamu carikanlah isi-isi yang sesuai daripada petikan tersebut. Cikgu, saja saya low cikgu. Macam mana? Kenapa? Ulang balik? Cikgu minta maaf, saja saya kurang cikgu. Oh, kamu kurang. Apa yang kurang cikgu? Cikgu nak kamu tulis kat sini. Tak apa, kamu cuba dulu. Kamu salin kat sini. Salinkan ni, cikgu tulis kat sini. Salin ni. Salinkan oleh kerajaan untuk menggalakkan kitar semula. Kita apa? Cikgu bacakan dulu. Kalau kamu tak faham, cikgu ceritakan dulu perenggan yang pertama. Kalau tak faham, tanya cikgu. Perenggan yang pertama. Malaysia dianggarkan maksudnya dianggarkan maksudnya tak begitu tepat dianggarkan menghasilkan sebanyak 15,000 tan sampah dalam sehari. Maksudnya sampah dikeluarkan oleh Malaysia dalam sehari sebanyak 15,000 tan. Okey. Jumlah ini dijangka akan meningkat. Maksudnya setiap tahun Malaysia menghasilkan akan meningkat sebanyak 2% pada setiap tahun. 2%. Oleh itu kerajaan telah melancarkan satu program yang dipanggil sebagai kitar semula. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai recycle. Sebagai satu cara mengelakkan pembaziran wang dan tenaga kerja yang banyak untuk menguruskan sampah yang semakin banyak. Ini ialah apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Jangan kamu kalau apa kamu tuliskan jawapan kamu. Cikgu baca perenggan yang kedua. Selaras dengan pelancaran itu, apabila kerajaan melancarkan program kitar semula ni, pihak berkuasa tempatan tu contohnya macam Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, itu ialah pihak berkuasa tempatan telah mengambil langkah untuk meletakkan tong-tong kitar semula di tempat-tempat yang sesuai. Maksudnya pihak berkuasa tempatan tu telah meletakkan di kawasan, di kompleks beli belah, di sekolah dan di pusat perniagaan. Setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Cikgu teruskan. Setiap set kitar semula terdiri daripada 3 buah tong, iaitu ada tong coklat untuk bahan-bahan kaca, tong biru untuk kertas dan tong jingga untuk plastik dan logam. Plastik dan logam. Selain dapat mengurangkan jumlah tapak pelupusan sampah, program kitar semula juga bermatlamat. Apa matlamat dia? Matlamat dia ialah untuk memberi kesedaran, kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat. Ini adalah pentingnya. Kenapa pentingnya kita membuat menggalakkan kita semula. Cikgu baca pula pada perenggan yang ketiga. Apabila tong-tong kitar semula ini penuh, bahan-bahan yang terkumpul akan dibawa ke pusat pengumpulan barang terpakai. Dah penuh, kotak-kotak tu akan dibawa kepada pusat pengumpulan barang terpakai. Dan barangan kita semula itu akan dibawa, akan dinilai, dibawa ke sana, dibawa ke tempat
kita semula tu akan dinilai dan pusat pengumpulan tu akan memberi bayaran. Dia akan beri bayaran lah kepada syarikat yang membawanya. Okay. Dan pengguna pula yang membawa barangan terpakai terus ke pusat pengumpulan akan mendapat bayaran yang berpatutan juga. Okay, lepas itu sehubungan itu kerajaan telah menawarkan beberapa galakan yang lain seperti pengecualian cukai. Maksudnya jika ada individu yang membeli mesin, membeli peralatan, kalau hendak buat kita semula, kerajaan akan mengecualikan cukai. Itu yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan perenggan yang terakhir, selain pihak kerajaan, pihak swasta digalakkan turut serta dalam rangkaian aktiviti kitar semula. Maksudnya kerajaan juga dia telah menggalakkan pihak swasta sama-sama bersama-sama untuk bekerjasama. Misalnya mereka menggalakkan pekilang-pekilang menggunakan bahan kitar semula sebagai asas dalam pembuatan produk mereka. Bila nak buat produk, kerajaan dia menggalakkan pekilang-kilang, orang-orang industri menggunakan bahan kitar semula. Dalam hal ini, negara dapat juga menjimatkan penggunaan bahan mentah. Kamu jadi maksudnya kita gunakan balik barang-barang yang kita semula tu, kita dapat menjimatkan penggunaan bahan mentah. Okey, sekarang ni cikgu dah terangkan. Dah terangkan, cikgu harap kamu faham dengan jelas apa yang cikgu dah terangkan tadi. Cikgu beranggapan kamu faham apakah petikan tersebut. Dan apa yang kamu kena buat, kamu kena carilah isi-isi yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan kitar semula. Okey, kamu boleh tulis sekarang. Sekarang ni cikgu bagi peluang tulis. Cari isi sahaja.
Siapa dah siap sila beritahu Pandi pen. Ya? Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan kitar semula? Kamu boleh bacakan jawapan kamu dan kita boleh lihat daripada mana kamu dapat dia punya isi dia. Okay, siapa dah habis sila baca jawapan dia. Tajudin, kamu dah habis ke Tajudin? Adam, Aidil, Razak, Aina, Akmal, Alia, Amirul, Amsyah, Anis, Patricia, Hafiz, Haris, Aziz, dah habis ke Aziz? Nabil, ada ramai ni, tengok ni ada okey, kamu dah okey. Razak, kamu tak boleh baca Razak, nanti kamu nak type saya dah tapi boleh saya type. Okey, boleh. Kamu type lah. Kamu type saja Razak Cikgu lihat kat situ. Cikgu lihat dekat kita, dekat kita punya Google Meet lah. Okey. Melancar, okey. Apa yang Razak tulis kat sini, okey, pada perenggan yang pertama dinyatakan ialah kerajaan telah melancarkan program kitar semula, betul. Ini dah tepat dah. Cikgu bulat kat sini melancar ini nombor satu, okey. Nombor satu dah. Huraian tidak diperlukan huraian tidak diperlukan.
Cikgu. Ya saya. Isi kedua dia, pihak berkuasa Okey. tempatan telah meletakkan tong-tong kita semula. Okey. Yang nombor 2 kat sini pihak berkuasa tempatan telah meletakkan kita semula di tempat yang sesuai ya. Betul. Sampai sinilah. Okey, itu nombor 2. Okey, betul. Cikgu dah buat nombor 2 kat situ Okey, teruskan. Meletakkan tong-tong kita semula. Meletakkan kita semula dekat mana? Kita semula tu dah, yang ni dah sama tadi kan? Dah dapat dah. Meletakkan kita tempat-tempat yang sesuai. Sampai sinilah. Ini nombor 2 ni nombor 2. Okey. Isi yang kedua. Okey, lagi apa lagi? Cikgu type kat sini. Yang pertama apa yang Razak tulis kat sini ialah kerajaan melancarkan program kitar semula. Okey, itu nombor 1. Nombor 2 kamu nyatakan sini pula ialah nombor 2 pula ialah pihak berkuasa tempatan meletakkan tong-tong kitar semula. Itu nombor 2. Dia punya soalan ni kamu kena semak Dia punya soalan ni kamu kena jawab soalan ni. Langkah-langkah